The second subtopic for chapter 2 is 2.3 cells are grouped into tissues. So previously in 2.1 kita dah tengok macam mana kalau organism yang kita consider sebagai multicellular organism, organism yang mempunyai banyak sel, within that group of multicellular organism akan ada organization of cell into different and more complex structure. Okay? Iaitu dekat sini kita akan fokus macam mana sekumpulan sel, when they perform the same function, they are being considered as a group of tissues. So itu yang kita akan fokus kepada 2.3 ini, iaitu macam mana ciri-ciri sel yang kita akan anggap sebagai sekumpulan tisu. So A, describe animal tissues and plant tissues. So kita fokus kepada eukaryotic organism, iaitu animal and plant. Secondly, to state the types, structure, functions and distribution of the following tissues. Distribution ni merujuk kepada within an organism dekat mana kita jumpa tisu-tisu tersebut. So for animal cell ataupun animal tissues, so the group of tissue yang awak kena boleh describe ataupun explain mereka punya type, structure, function and distribution adalah epithelial cell yang terdiri daripada 3 jenis. The first one is simple squamous, secondly simple cuboidal and then simple columnar. The second group of animal tissues adalah nerve cell ataupun neuron, iaitu yang awak kena boleh state adalah untuk motor neuron. The next one is muscle cell ataupun muscle tissue. Kalau untuk muscle tissue awak kena perlu explain untuk jenis smooth muscle sahaja. And then finally for animal adalah connective tissue, iaitu example dia adalah blood tissue ataupun simply blood. Secondly, untuk plant cell ataupun plant tissue. So untuk plant tissue akan boleh kita group kepada meristem. So untuk meristem awak kena boleh explain jenis apical meristem. Secondly, ada group tissue yang kita panggil sebagai ground tissue. So untuk ground tissue ada 3 jenis, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. And then lastly, a group of plant tissue yang kita panggil sebagai vascular tissue, iaitu xylem dan juga phloem. So ini adalah groups of tissues untuk animal and plant cell yang awak kena boleh state the types and then structure and then describe mereka punya function and distribution in an organism. Firstly, kita akan fokus kepada animal tissue dahulu. So animal tissue first akan digroupkan, kita akan kumpulkan ke dalam 4 basic type, iaitu epithelium ataupun epithelial tissue. Kalau awak guna perkataan epithelial, kena sambung dengan tissue. Kalau tak, simply cakap epithelium. Okay, so itu the first group of animal tissue. Secondly, we have connective tissue, iaitu tissue yang akan connect different parts of our body. Thirdly, we have nerve ataupun neuron. And then fourthly, kita ada muscle tissue, iaitu smooth muscle. So for each of this group of tissue akan ada dia punya different types dia. Iaitu kalau epithelium ada simple squamous, ada simple cuboidal, ada simple columnar. For connective tissue ada 3 jenis, tapi awak hanya perlu belajar satu sahaja, iaitu blood tissue. Untuk nerve tissue ataupun neuron pun ada 3 jenis, tapi kamu hanya perlu belajar yang motor neuron sahaja. And then lastly, untuk muscle pun ada 3 jenis, but then awak hanya perlu boleh explain untuk smooth muscle sahaja. Okay, so saya ulang balik, animal tissue ada 4 kumpulan, epithelium, connective, nerve and muscle. And then for each of this group ada dia punya example ataupun types, iaitu kalau epithelium ada simple squamous, simple cuboidal, simple columnar. Kalau connective type dia adalah blood, kalau nerve type dia adalah motor neuron, kalau muscle type dia adalah smooth muscle. Okay, next.
So these are the different types of animal tissue based on the 4 main groups of animal tissue, iaitu epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue dan juga nervous tissue. So di dalamnya ada types iaitu simple squamous, simple cuboidal, simple columnar. Kalau connective tadi ada blood, kalau muscle tadi ada smooth muscle, and then for nerve ada motor neuron. So inilah rupanya untuk setiap types of groups of animal tissue. Okay, kita fokus kepada epithelial tissue dahulu ataupun epithelium. So type yang pertama adalah simple squamous epithelium ataupun simple squamous epithelial tissue. So untuk epithelial tissue ni, nama dia kita boleh guna untuk describe mereka punya structure dan juga susunan, organization. Okay, iaitu namanya, kalau kamu perasan semua ada simple, simple, simple. And then baru ada second name dia, squamous, cuboidal dan juga columnar. So kita tengok apa maksud nama dia. So simple bermaksud tisu itu cuma ada single layer sahaja. Satu lapisan of cells only. Okay. So kalau tengok dalam gambar ni pun kita nampak. So simple squamous cuma ada satu lapisan of cell. Tengok satu lapisan. Kalau simple cuboidal pun sama, ada satu lapisan of cell. Mereka bukannya bertindih-tindih dan mereka tidak tebal. Kalau columnar pun dia lebih tebal sikit daripada simple squamous ataupun simple cuboidal, but still single layer. So itu maksud simple dekat dalam nama semua epithelial tissue, iaitu bermaksud single layer of cell. Dan sel itu tidak bertindih antara satu sama lain. Dia satu lapisan sahaja. Itu first part of the name. For the second part of the name adalah mereka punya bentuk. Setiap satu sel tersebut ada bentuk dia yang tersendiri. For example, kalau squamous bermaksud sel itu flat, leper dan juga thin, iaitu nipis. So kalau soalan tanya, what is the shape of simple squamous cell? So jawapan adalah flat and thin. So itu yang utama. Secondly, mereka pun ada polygonal shape, iaitu shape dia adalah polygonal. Polygonal bermaksud dia ada banyak penjuru, banyak bucu tetapi tidak tetap. So multiple corner punya shape. So dia tidak fix mereka punya bentuk. Yang penting dia ada macam penjuru, macam ada corner. Okay. And then mereka ada central nucleus ataupun nuclei. Nuclei itu adalah plural kepada nucleus. So itu yang kita panggil sebagai bentuk kepada simple squamous. Sebab tu nama dia squamous. Okay, next, kalau cuboidal pula, the name cuboidal pun kita tahu bentuk dia macam mana, iaitu sel itu ada cuboid shape. Bentuk dia adalah cuboid. So apa maksud cuboid? Cuboid bermaksud all the sides are the same length. Semua sisi dia yang segi empat itu adalah semua sama panjang. Lebar, tinggi, panjang adalah sama. Okay. And then secondly, mereka pun ada central nuclei ataupun central nucleus. Maksudnya nukleus mereka berada di tengah-tengah sel tersebut. For simple columnar, so the name columnar sebab membentuk shape column. Iaitu apa maksud column? Column bermaksud cells are elongated, memanjang. So tengok gambar ni pun sel dia memanjang. Mereka bukannya cuboid yang sama, sisi dia semua sama panjang, tetapi mereka dalam bentuk column. So columnar, sel adalah elongated, pun ada nucleus. Cuma nucleus dia bukan central. The nucleus is located at the base, near the base. So kalau kita tengok kat sini, tengah-tengah sel tu di sini. So ni center dia. Tapi yang kita nampak, nucleus tu lebih kepada bahagian bawah, berdekatan dengan base of the cell. So untuk columnar sahaja, the nucleus is not in the middle tetapi near the base of the cell.
Next, apabila mereka adalah columnar, elongated, memanjang, so that's why mereka ada large cytoplasmic volume. Maksudnya, ruang cytoplasm dia adalah besar. So, itu maksud cytoplasmic volume. Sebab cytoplasm technically adalah fluid. So, kalau fluid mesti ada volume. So, tu kita cakap, kita guna perkataan cytoplasmic volume. So, kalau simple cuboidal dan squamous tadi, mereka ada small cytoplasmic volume compared to simple columnar yang lebih besar, larger, in terms of cytoplasmic volume. So, kalau soalan suruh kita compare 3 jenis epithelial tissue ni, awak boleh gunakan mereka punya simple dalam nama ni sebagai mereka punya similarity, iaitu all epithelial tissue untuk simple squamous, simple cuboidal dan simple columnar semuanya ada single layer of cell. Tetapi untuk bahagian mereka punya squamous, cuboidal dan columnar, ini lebih kepada differences. Especially dari segi mereka punya bentuk, iaitu squamous tadi bentuk dia adalah polygonal shape, lepas tu cells are flat and thin. So itu perbezaan. Kalau cuboidal, cells are cuboid shape, iaitu all side are same length. Kalau columnar pula, cell dia adalah elongated with nucleus at the base. So, okay, so itu adalah perbezaan, mainly perbezaan lah. Okay, unless kalau dia merujuk kepada position of the nucleus between squamous dan juga cuboidal, dia akan jadi persamaan lah. Next, dari segi function untuk epithelial tissue ataupun epithelium, for simple squamous, the main function is to allow diffusion and filtration. Okay, so diffusion and filtration ni merujuk kepada processes yang akan membenarkan molecules untuk lalu pass across the simple squamous. Okay, masuk ataupun keluar daripada organ. Okay, itu function dia. For distribution, kita akan jumpa mereka dekat lining of blood vessel ataupun alveoli. So, lining merujuk kepada mereka membentuk lapisan di permukaan satu struktur lain. Iaitu in this case, for example, blood vessel punya permukaan dan juga alveolus, alveoli. Struktur yang kita jumpa dekat dalam paru-paru untuk allow gaseous exchange. Okay, so dekat dinding alveolus, alveoli itu kita akan jumpa banyak simple squamous. Okay, so basically tempat-tempat yang di mana memerlukan pertukaran material in between dua tempat, dekat situ kita akan jumpa simple squamous. Okay, kenapa? Sebab simple squamous ni flat and thin, mereka nipis dan leper. So sesuai untuk proses-proses yang melibatkan diffusion dan juga filtration. So blood vessel tu seperti blood kapilari, kapilari darah. Alveolus itu adalah kita tahu tempat yang penting untuk berlakunya pertukaran gas, iaitu gaseous exchange. Next, for simple cuboidal pula. So simple cuboidal, mereka punya function is specialized. So dia special specifically untuk absorption dan juga secretion. Iaitu absorption merujuk kepada proses penyerapan. Kalau secretion pula adalah proses untuk merembeskan. Merembes seperti merembeskan hormon ataupun chemicals. Okay, absorption adalah untuk menyerap, seperti menyerap nutrients, menyerap water, food material. So itu absorption lah. Okay, so dekat mana kita jumpa mereka pun lining, iaitu berada di permukaan kidney tubule. So kidney tubule tu adalah tubule yang berada di dalam kita punya kidney, iaitu buah pinggang. So dulu masa SPM awak belajar, namanya adalah nephron. So dekat nephron ni ada banyak proses absorption untuk berlaku, iaitu untuk absorption of water, absorption of minerals yang berlaku dekat kita punya kidney. So gland pula, for example, macam salivary gland. Gland untuk merembeskan kita punya air liur, iaitu proses secretion.
So next, untuk simple columnar, secretion sama macam simple cuboidal, tetapi ada satu tambahan iaitu active absorption. Satu proses penyerapan tetapi secara aktif. Okay? Active absorption of compound seperti mucus dan juga digestive enzyme. So active absorption tu maksudnya proses itu akan berlaku secara constantly, berlaku secara continuously, okay, yang badan kita akan buat. So kita akan jumpa simple columnar ni dekat lining permukaan of small intestine, usus kecil, yang kita tahu dekat situ mesti ada proses penyerapan nutrien daripada makanan-makanan yang kita makan, dan proses itu sentiasa berlaku. So itu maksudnya, itu maksud perkataan aktif kat sini, iaitu proses penyerapan yang sentiasa berlaku. Next, kita pun jumpa simple columnar dekat oviduct. Oviduct tu merujuk kepada fallopian tube ataupun tube fallopio yang kita jumpa dekat sistem peranakan perempuan. Lastly, kita pun jumpa simple columnar dekat trachea, iaitu satu structure dekat salur pernafasan kita yang akan menyalurkan udara masuk ke dalam kita punya peparu. Okay, airways, salur pernafasan iaitu airways that will deliver air into our lungs. So itu adalah trachea yang directly bersambung dengan kita punya hidung. Next, extra info untuk simple columnar. Dekat simple columnar ni, dia some of the simple columnar cell, mereka ada special structure yang kita panggil sebagai cilia. So cilia ni sebenarnya lebih kurang macam flagella. So sebelum ni kita belajar flagella dalam structure prokaryotic cell, kita jumpa dekat bakteria kan, yang macam ekor kepada bakteria tersebut. So di dalam eukaryotic cell pun ada flagella, tapi at the same time ada structure lain yang kita panggil sebagai cilia. So cilia lebih kurang je macam flagella, cuma mereka shorter, lebih pendek, tetapi dalam jumlah yang sangat banyak. So shorter in length but larger in number. Maksudnya lebih numerous, lebih banyak yang kita jumpa dekat pembukaan sel. So some, bukan semua some simple columnar ada structure cilia. For example, simple columnar yang kita jumpa dekat fallopian tube dan juga yang kita jumpa dekat trachea. So dekat dua tempat ni usually kita jumpa jenis simple columnar yang ada cilia lah, iaitu ciliated simple columnar. Okay, so cilia ni penting dekat dua tempat ni sebab cilia ni function dia untuk movekan sesuatu, untuk menggerakkan sesuatu. For example, kalau trachea, cilia itu akan tolong gerakkan mucus. Mucus tu awak punya hingus lah. So dekat dalam trachea ni akan ada banyak mucus dekat permukaan trachea tersebut. So untuk make sure mucus itu tidak stagnant, dia tidak stay dekat satu tempat, so cilia tu akan tolong gerakkan mucus naik dekat kita punya trachea. Kalau fallopian tube pula, cilia tu yang akan tolong gerakkan egg ataupun female punya gametes yang keluar daripada ovari. So dia akan bergerak masuk ke dalam fallopian tube. So once inside the fallopian tube, the cilia akan menggerakkan egg itu move towards uterus. So itu nanti awak belajar dalam chapter 9 lah pasal reproduction. So at this point yang penting awak kena tahu some simple columnar epithelial cell ada cilia, some yang tak ada cilia. So jangan pelik. Okay, next, fokus kepada mucus ni pula. So mucus ni sebenarnya satu substances yang dibuat oleh sekumpulan sel yang kita panggil sebagai goblet cell. So goblet cell ni fungsi dia untuk produce mucus. So any simple columnar tissue yang melibatkan mucus, maksudnya di kalangan simple columnar tersebut, macam dalam gambar ni, so ni adalah simple columnar. Simple columnar, simple columnar. Di kalangan simple columnar itu kita akan jumpa sekumpulan sel yang kita panggil sebagai goblet cell. So these are the goblet cell. Okay, so goblet cell ni akan wedges tersisip in between the simple columnar. Functionnya satu sahaja, iaitu untuk produce
mucus. Okay, dan oleh kerana kawasan ni ada mucus, that's why dia punya simple columnar adalah yang mempunyai cilia. So itu additional info yang special kepada simple columnar tissue, iaitu mereka associated, dikaitkan dengan goblet cell yang akan produce mucus. Dan mereka special sebab mereka mempunyai cilia dekat mereka punya permukaan. So for epithelial tissue, make sure awak boleh identify apakah persamaan antara 3 types of epithelial tissue ni. Lepas tu apakah perbezaan antara mereka, termasuk function mereka dan juga distribution, iaitu location di mana kita jumpa tisu-tisu tersebut. Awak hanya perlu state sahaja, tak perlu explain. Seterusnya adalah nerve tissue, iaitu group tissue yang kedua. Type dia adalah motor neuron. So motor neuron ni, so gambar kat bawah ni adalah merujuk kepada motor neuron. So kalau kamu nampak macam ada bentuk starfish ni, so dia merujuk kepada neuron lah. So to be more specific, awak hanya perlu boleh state nama motor neuron sahaja. So kalau nampak macam starfish ni, so itu adalah structure kepada motor neuron. So motor neuron function dia is to conduct impulse. So impulse ni merujuk kepada signal yang akan allow different parts of our body untuk communicate. Okay, for example, macam mana apabila tangan awak kena kepanasan, awak akan tarik tangan awak menjauhi kepanasan tersebut. Kalau tangan awak kena api ataupun awak pegang periuk yang panas, awak automatically akan tarik awak punya tangan menjauhi tempat yang bahaya tersebut. Okay, so itu adalah disebabkan oleh signal yang dihantar mengikut kita punya motor neuron. So signal itu kita panggil sebagai impulse. Okay, so motor neuron akan conduct impulse from the central nervous system. Central nervous system ni merujuk kepada kita punya brain, otak dan juga spinal cord. And then after lalu central nervous system, dia akan signal itu, impulse itu akan dihantar ke muscle. Sebab itulah muscle itu akan contract and then menyebabkan tangan kita untuk menjauhi tempat-tempat yang berbahaya tersebut. Okay, so itu adalah nerve tissue iaitu motor neuron. So dekat mana kita jumpa? Kita jumpa in general neuron, kita jumpa dekat otak, spinal cord, muscle dan juga gland, kelenjar-kelenjar. Okay, so itu untuk motor neuron iaitu nerve tissue. The next group of tissue adalah muscle tissue. Muscle tissue yang kena boleh state adalah smooth muscle. So for smooth muscle, function dia is for involuntary action. Maksudnya sesuatu pergerakan-pergerakan yang kita tidak kawal secara sedar, iaitu subconscious, di luar sedar movement. So ini pergerakan yang kita tak sedar kita buat. So itu adalah involuntary action yang melibatkan smooth muscle. For example, kita jumpa smooth muscle dekat dinding digestive tract. Okay, for example, digestive tract dimaksudkan adalah kita punya esophagus. So esophagus ni adalah saluran yang akan connect kita punya tekak kita sampailah ke perut. Okay, kita punya stomach. So saluran dekat situ yang akan tolong deliver makanan yang kita makan, yang kita telan untuk sampai ke perut. So itulah esophagus. So for the food material to be transported daripada kita punya mulut sampailah ke stomach, so movement itu adalah involuntary yang kita panggil sebagai peristalsis. So peristalsis movement ni is because of contraction of the esophagus punya wall. So dekat dinding esophagus tu ada banyak smooth muscle yang boleh contract. Okay, dan contraction tu adalah involuntary action untuk create peristalsis movement. Okay, contraction dan juga relaxation of the muscle in the wall of the digestive tract untuk push the food material down, menurun esophagus untuk masuk ke dalam kita punya perut, organ kita iaitu perut. Okay, and then dekat tempat lain kita jumpa juga urinary bladder. Lepas tu kita punya mata, iris of the eye.
kenapa kita punya anak mata boleh besar, boleh kecil tanpa kita sedar, depending on kecerahan cahaya yang ada. Itu adalah merujuk kepada involuntary action of the smooth muscle. So any movement yang kita tak sedar, dia mesti melibatkan smooth muscle. So smooth muscle dalam gambar ni kita nampak bentuk dia dipanggil sebagai spindle shape. Spindle shape bermaksud dia ada tapering end. Dia ada hujung yang tapered. So ini yang kita maksudkan dengan hujung yang tapered. Tapering bermaksud meruncing, iaitu semakin menajam. Okay, so itu dimaksudkan dengan spindle shape, iaitu bentuk di mana hujung sel itu akan menajam, iaitu tapering. So smooth muscle inilah bentuk dia, iaitu spindle shape. At the same time, mereka punya nukleus sama macam simple squamous dan juga simple cuboidal, mereka ada central nucleus. Kalau tadi motor neuron pun sama, nukleus mereka pun central nucleus. So itu untuk muscle tissue. The next tissue is connective tissue, iaitu type dia adalah blood tissue, tisu darah. Awak panggil dia blood saja pun boleh, blood tissue pun boleh. So blood tissue mengandungi composed of 3 jenis sel yang berbeza. So ingat tisu tak adalah sekumpulan sel. Okay? Cuma untuk blood ni dia special sebab sel yang kita kumpulkan untuk menjadikan dia blood tissue adalah 3 jenis sel yang berbeza. The first one is red blood cell. Paling banyak adalah red blood cell, sebab itulah kita punya darah generally berwarna merah, sebab paling banyak di dalamnya kita jumpa red blood cell. Okay? Sel darah merah ataupun nama lain adalah erythrocyte. So itu yang pertama. Sekumpulan sel yang kedua yang akan membentuk blood tissue adalah leukocyte, which is a groups of white blood cell. Lepas tu the next one is platelet. So platelet adalah jenis blood cell yang ketiga yang akan membentuk blood tissue. So next, untuk function dia, kalau erythrocyte iaitu red blood cell, dia untuk carry dan transport oxygen as well as carbon dioxide from different parts of our body. Kalau white blood cell pula untuk defend our body against disease ataupun infection. Okay, seperti coronavirus yang sekarang ni. And then lastly, kalau platelet, dia involved in blood clotting untuk pembekuan darah. So itu 3 sel yang kita jumpa di dalam blood tissue. Okay, 3 sel yang akan menjadi sebahagian daripada blood tissue. Ada satu lagi komponen lain yang penting, sebahagian daripada blood tissue adalah blood plasma. So blood plasma ni adalah merujuk kepada the fluid component of the blood tissue. So kita punya blood tissue adalah a very special tissue sebab secara generalnya texture mereka adalah dalam bentuk liquid, fluid. Okay, iaitu mainly adalah terdiri daripada blood plasma. So blood plasma ni di dalamnya kita jumpa banyak material, iaitu mainly merujuk kepada dissolved mineral, dissolved nutrients, okay, yang akan ditransportkan to different parts of our body. Selain daripada kita jumpa sel di dalamnya seperti platelet, red blood cell dan juga white blood cell. Okay, so ingat, in general ada 4 komponen utama yang kita jumpa dalam blood tissue, iaitu white blood cell, red blood cell, platelet dan juga blood plasma. So plasma tu bukan sel, mereka adalah fluid, component of the blood tissue yang kita jumpa di dalamnya banyak minerals dan juga nutrient, termasuk juga lipid, lemak. So itu berkenaan dengan animal tissue.